selamat datang kepada sesi sharing yang pertama, yang sulung untuk bahasa Melayu. Pada malam ini kita ada hampir lebih kurang 18 tetamu semuanya pada Zoom, sesi perkongsian Zoom pada malam ini. Jadi saya mengalu-alukan kedatangan semua tuan-tuan dan puan kepada sesi yang pertama kita pada malam ini. Jadi saya nak mohon maaf kerana kemungkinan dalam sharing nanti ada beberapa perselisihan perkataan ataupun ejaan sebab saya baru saja dapat slide yang masih panas lagi, yang terbaru dalam bahasa Melayu. Jadi mohon kita sesuaikan dengan kefahaman masing-masing. Tuan-tuan dan puan, sekali lagi selamat datang kepada sesi Zoom yang pertama untuk bahasa Melayu pada malam ini. Saya mengucapkan syabas dan tahniah atas kesempatan tuan-tuan dan puan untuk sama-sama kita mendapatkan pencerahan, dan juga bagi yang telah bersama dengan projek ini, maka tuan-tuan, saya pasti tuan-tuan dan puan telah menikmati kenaikan harga daripada dan juga manfaat keuntungan daripada pelancaran projek Koribot yang baru saja kita mulai 2 hari yang lalu. Jadi tuan-tuan dan puan, secara ringkasnya projek yang terhangat pada tahun 2024 ini, membuka lembaran tahun baru pada kita, adalah Koribot. Sekilas, tuan-tuan dan puan, saya nak perkenalkan Koribot ini merupakan salah satu daripada projek yang melibatkan pasaran DeFi, iaitu pasaran Decentralized Finance, kewangan terdesentralisasi. Jadi secara ringkas saya nak bawa semua. Saya anggap tuan-tuan dan puan mungkin ada yang baru dalam dunia kripto. Secara ringkasnya saya nak bawa kita bersama-sama kepada sejarah web 1.0, iaitu seperti mana dahulu kita surf, kita melayari internet, kita pergi pada website www.yahoo, .google dan sebagainya, apapun. Jadi kita merupakan pengguna kepada juru web ataupun webmaster, dan kebiasaannya kita hanya mendapat akses satu pihak saja, satu hala saja, iaitu maklumat daripada yang dipaparkan di website tersebut. Kemudian tuan-tuan kita beralih kepada web 2.0, yang mana web 2.0 ini dia bersifat lebih interaktif, seperti mana website social media sebagai contoh. Facebook, anda bukan sahaja boleh membaca maklumat, mendapatkan maklumat, tetapi anda juga boleh menjadi bahagian pada penyumbang ataupun pemberi maklumat, ataupun juga kita respon, kita komen dan sebagainya. Itu cara ringkasnya bagaimana sifat web 2.0 itu, tuan-tuan dan puan. Dan seterusnya web 3.0, iaitu yang paling hangat yang kita biasa dengar mungkin sejak tahun 2023, di mana ini merupakan aplikasi kita bukan saja boleh membaca, kita juga boleh menulis, kita boleh respon, kita boleh komen dan sebagainya. Malah dia juga mampu membolehkan kita untuk execute, untuk melaksanakan apa sahaja keputusan dan juga hala tuju seterusnya kepada sesuatu platform yang bersifat web 3.0. Di sinilah istilah desentralisasi, istilah NFT, istilah metaverse yang biasa kita dengar sebelum ini. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah kekuatan dalam revolusi sejarah web 1.0, 2.0 dan juga 3.0. Dan konsep yang utamanya adalah desentralisasi dalam web 3.0 ini. Dia beralih daripada kawalan data terpusat yang dikawal oleh sesetengah pihak kepada rangkaian yang teragih, maknanya keseluruhan yang terhubung kepada rangkaian tersebut, mereka lah yang mempunyai otoriti ataupun mempunyai bidang kuasa, sumbangan untuk mengarahkan. Dan kelebihannya adalah sistem desentralisasi ini, dia merupakan sistem teknologi yang menyokong blockchain. Selain daripada itu juga dalam web 3.0 ini juga memperkasakan pengguna dengan lebih kawalan ke atas data, privacy dan juga interaksi digital mereka. Ini merupakan salah satu statistik dan juga data
yang terbaru sekali berkaitan dengan Web 3.0. Tuan-tuan dan puan, anda lihat kadar pertumbuhan dan saiz pasaran. Saiz pasaran pemodalan untuk Web 3.0 pada 2022 berjumlah 2.76 bilion. Manakala tempoh ramalan unjuran saiz pasaran pada tahun 2030 nanti akan sebesar 41 bilion. Maknanya hampir 40 kali ganda daripada saiz pasaran pada tahun 2022. Mungkin untuk saiz pasaran tahun 2023 masih belum ada lagi statistik yang terkini memandangkan kita baru saja di minggu kedua pada tahun 2024. Seterusnya, di sinilah kita boleh merebut peluang untuk menghasilkan peluang kekayaan dalam bidang kewangan di bidang Web 3.0. Dia merupakan salah satu portfolio yang memberikan kita potensi seluas-luasnya melampaui aplikasi yang ada pada hari ini. Dan blockchain merupakan asas yang utama di mana seperti yang kita maklum sekarang, asas era digital baru adalah blockchain. Baru-baru ni, hari ini saja anda melihat lonjakan tertinggi, antara tertinggi pada tahun ini daripada Bitcoin menjejak $48,000 satu Bitcoin. Dan revolusi DeFi ini juga meningkatkan kewangan sistem financial secara tradisional. Dan daripada itu juga bukan saja secara perkhidmatan, services, tetapi di DeFi juga memberikan flexibility kita kepada pinjaman dan juga perdagangan. Tuan-tuan dan puan, saya nak maklumkan mungkin anda biasa melihat bagi warga di Malaysia maupun di Indonesia. Kita biasa melihat platform-platform digital yang baru seperti bank digital dan sebagainya memberikan pinjaman secara atas talian. Kita boleh dapat, kalau di Malaysia ini kita mempunyai Atomi, kita mempunyai Pay Later dan sebagainya. Itu merupakan salah satu lending system dalam dunia kewangan digital secara tradisional. Tetapi dalam konsep DeFi ini kita juga mampu untuk mendapatkan perkhidmatan lending dan juga borrowing di mana yang sedia ada. Dan sebab itulah bidang yang terlindungi di dalam DeFi ini termasuklah perbankan, perkhidmatan kewangan dan insurans. Jadi itu juga boleh diperluaskan kepada e-dagang dalam bidang peruncitan, media, kesihatan, pharmaceutical, IT dan yang lain-lain. Dan selain daripada itu, ia juga memanfaatkan mata wang kripto dan juga kepintaran buatan seperti AI dan sebagainya. Seterusnya, ini merupakan cabaran bagi pengguna Web 3.0. Seperti yang kita maklum, tahun 2023 banyak sekali platform dan juga projek yang berasaskan kepada Web 3.0. Malah data menunjukkan bahawa hanya 5% saja yang mempunyai, yang celik, yang mempunyai kompetensi dalam bidang 3.0. Dan untuk itu cabaran dia adalah untuk memahami blockchain dan juga smart contract, kontrak pintar, dan juga apatah lagi DeFi ini merupakan satu cabaran yang bukan mudah bagi orang baru. Dan ia juga mengambil masa yang lama dan juga kritikal untuk belajar dan mengikuti keseluruhan perkembangan Web 3.0. Dan juga risiko. Ini yang saya katakan tadi, tahun lalu menunjukkan ramai daripada peserta yang mengikuti projek berasaskan pada Web 3.0 terdedah pada kerugian kewangan, dan ini merupakan yang menghambat halangan bagi mereka untuk menyertai projek-projek yang seterusnya. Jadi tuan-tuan dan puan, di situlah kehebatannya rangkaian 2.5. Web 2.5 ini dia merupakan jambatan kepada Web 2.0 dan juga Web 3.0. Jadi dia merupakan memudahkan bagaimana kita yang sudah biasa dengan Web 2.0 kepada Web 3.0. Di sini sebab itu kebiasaannya kalau Web 3.0 secara ringkas, sebelum ini mungkin tuan-tuan dan puan harus mempunyai decentralized wallet seperti Token Pocket, MetaMask dan
Trust Wallet. Tetapi dengan Web 2.5 ini, anda boleh memulakan melalui web base sahaja. Dan juga boleh memulai semudah dengan email sahaja pada peringkat permulaan. Seterusnya, barulah anda dibawa kepada penggunaan dan aplikasi Web 3.0 dengan Decentralized Wallet yang tersedia dalam web base yang disediakan oleh penyedia platform tersebut. Jadi beginilah tuan-tuan dan puan apa yang kita ada di Coribot. Kita menjadikan jambatan kepada pengguna yang biasa menggunakan Web 2.0 dan juga Web 3.0. Seterusnya adalah bot Telegram 2.5. Jadi bot dagangan, trading bot Telegram, dia mengautomasikan dan juga melaksanakan perdagangan dengan menyambung kepada wallet pengguna masing-masing. Jadi sebab itu selama ini apabila kita dengar berkaitan dengan trading, maka anda harus mempunyai broker ataupun anda harus kepada exchange, mempunyai account di exchange masing-masing. Tetapi kelebihan aplikasi Telegram ini, ia membolehkan kita add-on, kita menambah fungsi kepada Telegram itu untuk melakukan trading kepada pasaran DeFi. Dan ciri biasa termasuklah stop loss, iaitu menghentikan kerugian, take profit, mengambil keuntungan, dan juga langkah berjaga-jaga anti-scam selain daripada sokongan multi-wallet kepada kita. Dan untuk ini kita merujuk kepada Unibot, iaitu peneraju kepada pasaran Telegram bot pada tahun lepas. Mereka bermula pada bulan Mei dan sehingga hujung tahun, pengakhir tahun 2023, mereka telah mencapai pasaran permodalan sebesar 129 juta dolar. Dan di sini, selain daripada itu, pengguna juga harus sedar tentang potensi risiko keselamatan. Dan ini adalah identitinya Coribot pada tahun 2024. Saya rujuk lagi kepada data dan fakta pada tahun 2023. Tuan-tuan dan puan ada lihat, bermula dengan harga $3,000, bermula dengan harga $3, pelabur awal Unibot telah menikmati hampir 200 kali ganda pulangan pada harga puncak, iaitu mencapai $200 satu unit Unibot token. Dan platform ini menggunakan Telegram sahaja, menghubungkan wallet kita masing-masing kepada Uniswap dan menjadikan trading, dagangan token semudah menghantar mesej seperti di WhatsApp. Ini adalah fungsi yang ada pada projek kita di Coribot. Ini saya kongsikan Unibot supaya anda boleh nampak apakah sifat dan fungsi Coribot ini. Kerana dia masih terlalu baru, seusia 2 hari, maka mungkin tidak, bagi yang pernah mengikuti projek Unibot, pasti mereka lebih faham dan lebih cepat merebut peluang yang ada di Coribot. Secara ringkasnya, saya nak kongsikan revolusi dan masa depan blockchain. Seperti yang kita tahu, blockchain kebanyakan kita faham blockchain ini adalah bermulanya kelahiran Bitcoin di pasaran mata wang digital. Seterusnya, kita juga melihat kelahiran Ethereum melalui smart contract, dan yang kita juga mungkin pernah ikut sebelum ni, projek-projek yang bersifat smart contract. Selain daripada itu, kita juga diinformasikan berkaitan dengan ICO, iaitu tawaran shilling, tawaran koin permulaan. Dan selepas itu, kita juga diketengahkan dengan projek DeFi, iaitu projek Decentralized Finance, dan juga mungkin setahun 2 tahun yang lalu kita juga dimomokkan dengan projek GameFi. Dan yang terpanas, yang terakhir sekali, kebiasaannya kita maklum tentang projek NFT, iaitu satu projek yang memberikan fungsi unik kepada pemegang NFT tersebut. Jadi apakah yang seterusnya pada tahun 2024? Maka di sinilah Coribot
iaitu satu-satunya projek yang menjadi jabatan pada Web 2.0 dan juga 3.0, menggabungkan interface antara muka mudah supaya kita dapat menghasilkan keuntungan melalui Telegram bot ini. Selain semuanya hanya melalui Telegram sahaja. Seterusnya, saya nak kongsikan Koribot. Apakah Koribot itu sendiri? Ia merupakan bot yang direka untuk memanfaatkan kebiasaan kita kepada interface antara muka Web 2.0 dan membolehkan kita memanfaatkan dunia Web 3.0 yang sangat menguntungkan. Koribot ini juga berdiri sebagai jabatan kepada pasaran masa hadapan kita dan mewakili pengalaman Web 2.5 dan juga menggabungkan Web 2.0 kepada inovasi dan potensi manfaat Web 3.0. Secara ringkas begini tuan-tuan dan puan. Anda harus anggap Koribot ini merupakan satu-satunya projek yang memudahkan kita kefahaman daripada kebiasaannya Web 2.0 kepada Web 3.0. Kerana melalui Web 2.0 Koribot membolehkan kita masuk terus kepada dunia Web 3.0. Jadi, dan di sini anda boleh nampak ia memudahkan akses kepada peluang dan menghasil peluang yang berhasil tinggi dalam sektor kewangan tanpa kerumitan yang kebiasaannya kita lalui dalam projek yang bersifat Web 3.0. Kebanyakan apa yang saya lalui adalah kebanyakan mereka yang telah mengikuti projek yang sepenuhnya Web 3.0, mereka tidak boleh login, mereka telah lupa, mereka tak boleh connect kepada projek itu lagi apabila mereka lupa password. Mereka juga tak ingat private key dan sebagainya. Itu menjadikan akhirnya mereka mengalami kerugian dan juga hilang peluang untuk mengaut keuntungan yang sepatutnya mereka telah raih pada projek Web 3.0. Dan di sinilah ciri-ciri utama Koribot. Yang pertama adalah interaksi yang lancar. Koribot dia menavigasi dunia token Web 3.0 seperti yang saya katakan tadi dengan mudah melalui interface antara muka yang mesra kepada pengguna. Dan dia dibina begitu sederhana, sangat-sangat asas dan memperkasakan pedagang trader yang berpengalaman dan juga trader yang baru dalam dunia kripto. Selain daripada itu, dia juga mengoptimumkan peratusan pulangan tahunan, annual percentage rate, dengan menggunakan strategi dollar cost averaging, purata cost dollar yang sangat pintar untuk mengurangkan volatility, harga turun naik pasaran. Dan bot Koribot ini merupakan bot DCA secara automatik. Anda tidak perlu melakukan apa-apa langsung. Anda tidak perlu stop loss, anda tak perlu buat take profit, semuanya dilakukan secara automatik oleh Telegram bot. Dan juga yang terakhir adalah navigasi dengan yakin untuk memaklumkan kecairan komprehensif dan juga analisa token dan memastikan anda selangkah ke depan untuk mengetahui tentang token-token yang baru yang ada dalam pasaran. Jadi ini merupakan selain daripada itu, ia juga merupakan integrasi yang melancarkan dalam dagangan, memanfaatkan Web 2.0 untuk membeli token pada Web 3.0. Kesemuanya dilakukan secara automatik oleh Koribot. Dan kelebihannya adalah cas dagangan yang sangat rendah. Setiap transaksi yang berlaku, anda hanya dicas serendah 0.5% dan maksimum 0.8%. Dan di situ juga anda boleh melihat anda mempunyai akses kepada screener oleh Koribot dengan membuat semakan melalui honeypot check ke semua imbasan ini dan research penyelidikan secara automatik untuk token baru dan juga membolehkan anda juga merebut peluang yang sama. Maknanya
di Coribot anda juga bukan saja berpeluang untuk mendapat keuntungan melalui Cori token, tetapi anda juga berpeluang untuk mendapat keuntungan bersama-sama dengan komuniti yang lain untuk berebut peluang pada token-token yang baru yang berpotensi besar untuk kita mendapatkan keuntungan. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, itulah cara ringkasnya, dan di sini saya nak tunjukkan tokenomik seperti mana. Apakah tokenomiknya Cori token ini? Coribot, iaitu Cori token unit native-nya. 100% daripada keuntungan annual percentage rate adalah digunakan untuk membeli Cori token. Itu yang pertama. Seterusnya, apabila lebih ramai pengguna menyertai, maka kecairan, liquidity juga bertambah kokoh dan stabil. Sebab itu kenapa kita adakan sesi sharing Zoom ini untuk kita menjemput lebih ramai peserta untuk bersama-sama dalam komuniti Cori token ini, dalam projek Coribot ini. Dan juga ekonomi token juga memberi insentif kepada pemilikan dan tidak menggalakkan jualan. Ini antara ciri dan sifat-sifat tokenomik di Coribot. Dan untuk deflation, untuk deflasi, 50% daripada keuntungan projek digunakan untuk buyback, untuk beli balik dan juga untuk memusnahkan, untuk membakar token Cori. Di sini kita boleh lihat carta yang menunjukkan 30% merupakan liquidity pool, bahagian untuk liquidity pool. 30% untuk bahagian development, untuk pengembangan, pembangunan, 16% untuk bahagian pemasaran, 10% untuk pemegang token dan juga 10% untuk pembuat dasar. Itu cara ringkas tokenomiknya. Dan apa yang istimewanya adalah seperti yang saya katakan tadi, yuran dagangan yang sangat rendah. Setiap transaksi hanya berharga 0.5 sehingga 0.8. Dan seterusnya buyback, pembelian balik dan juga burning token, 50% daripada yuran transaksi digunakan untuk membeli balik dan juga untuk membakar, untuk burning token Cori dan mengurangkan sirkulasi peredaran di pasaran. Dan ia juga menyokong kecairan. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, 10% daripada APR, annual percentage rate modal, digunakan untuk meningkatkan kecairan liquidity di pasaran dan menjadikan dagangan lebih mudah. Dan bekalan yang tetap, fixed supply. Terdapat 10 juta saja jumlah token Cori yang akan bersirkulasi di pasaran dan tidak akan meningkat dan berada dalam edaran penuh. Dan seterusnya, cukai transaksi, transaction tax. Ini bahasa mudahnya adalah withdrawal fee yang dikenakan pada setiap transaksi di Coribot, hanya 5%. Dengan 1% untuk liquidity, untuk kecairan, 3% akan diagihkan kepada semua pemegang token dalam wallet masing-masing, dalam wallet Cori token masing-masing, iaitu dalam sistem Coribot, dan 1% untuk kos operasi. Dan untuk kesemua tuan dan puan yang ingin menerima dividen ini, yang 3% tadi, setiap daripada kita harus memegang holding dalam wallet kita sekurang-kurangnya 100 token Cori. Itu. Dan yang terakhir, token yang bermula, yang total circulation 10 juta tadi, yang saya katakan tadi, akan dimusnahkan dan akan berhenti pada maksimal 1 juta token saja. Anda bayangkan pada circulation bermula 10 juta akan keep on burning, akan berterusan burning dan akhirnya hanya tinggal 1 juta saja token Cori yang akan circulate, berkitar di pasaran, dan ini akan melonjakkan harga kepada harga Cori token dan memanfaatkan setiap pemegangnya. Dan ini merupakan ekosistem yang saya katakan tadi. Yang pertama, 10% daripada annual percentage rate, iaitu peratusan pulangan tahunan modal digunakan untuk meningkatkan liquidity, kecairan token Cori. Dan matlamat utama adalah untuk memperkuatkan komuniti Coribot untuk memberi insentif kepada trader, pedagang dan juga kepada stoker, orang yang melakukan staking tadi. Ini adalah ekosistemnya. Dan persoalannya, adakah Coribot selamat? Ya, tuan-tuan dan puan,
keselamatan yang dipertingkatkan membolehkan Coribot menggunakan penyulitan peringkat yang tertinggi dan melindungi private key, kunci peribadi anda dalam sistem Coribot. Anda boleh lalui pengalaman sendiri setelah anda melakukan pendaftaran melalui link yang diberikan pada anda masing-masing. Dan seterusnya merupakan kawalan pengguna penuh, tidak seperti pertukaran berpusat iaitu centralized exchange. Coribot membenarkan anda memiliki private key anda sendiri. Ini yang uniknya. Dan yang terakhir, keserasian MetaMask. Anda boleh import kunci peribadi anda ke dalam dompet, ke dalam wallet MetaMask anda atau Web3 wallet yang lain seperti Trust Wallet dan juga Token Pocket, SafeFile dan sebagainya untuk kawalan dana sepenuhnya oleh tuan-tuan dan puan masing-masing. Dan di sini adalah sasaran untuk Coribot. Yang pertama adalah untuk trader yang baru, pedagang baru dalam dunia kripto juga boleh memanfaatkan ciri dagangan copy trade dan juga automated trading di Coribot. Seterusnya adalah sasaran adalah pelabur yang sibuk, trader yang sibuk. Jadi peserta yang aktif memerlukan penyelesaian automatik kerana kekangan masa. Sebab itu Coribot ini memudahkan. Semuanya dilakukan oleh Telegram bot. Seterusnya adalah pedagang yang penuh strategi. Pedagang yang berpengalaman, trader yang berpengalaman selalunya ingin berkongsi strategi mereka masing-masing dan berpotensi mendapat keuntungan daripada sistem copy trading. Jadi di Telegram bot ini juga, di Coribot juga dia menyokong fungsi ini. Selain daripada itu, day trader, pedagang harian adalah individu yang kebanyakannya yang melakukan aktiviti trading seharian masing-masing. Terutama mereka yang berminat untuk nak jimatkan masa dan juga untuk mengautomasikan trading masing-masing, perdagangan masing-masing. Ini merupakan roadmap. Tuan-tuan dan puan, pada tahun 2023 telah dibangunkan user interface yang saya katakan tadi antara muka perdagangan Web 25 seperti yang anda telah dapat pada hari ini bagi siapa yang telah melakukan pendaftaran. Dan juga pada tahun 2023 adalah peluncuran pesanan ringkas untuk token Web 3.0. Selain juga ia memberikan screener, pengimbas dan juga penganalisa token yang berpotensi dan semua pulangan tahunan, peratusan pulangan tahunan, annual percentage rate dikumpul untuk yuran gas, untuk gas fee dan perkongsian untung lebih rendah. Dan juga pembangunan seterusnya tokenomics seperti yang saya katakan tadi. Dan kita bermula pada tahun 2024 ini, sebaik saja diluncurkan pada 9 hari bulan yang lalu, 2 hari yang lepas, kita memulakan dagangan berasaskan pada dollar cost averaging. Dan selain daripada itu, roadmap seterusnya adalah membangunkan strategic tools yang boleh disesuaikan untuk Coribot. Dan fixed trading iaitu perdagangan yang berterusan. Dan Cori token juga akan kita boleh lakukan staking pada tahun 2024. Selain daripada kita juga memanfaatkan, kita boleh terus kepada liquidity pool untuk mendapatkan peratusan pulangan tahunan masing-masing. Dan pada tahun 2025, ini adalah DeFi farming. Istilah biasa di kripto kita sebut farming, tapi kalau dalam bahasa Melayunya pertanian DeFi. Jadi kadang-kadang saya sesuaikan dengan bahasa yang senang difaham oleh pemain-pemain dalam industri ini. Dan selain itu juga kita mempunyai, kita akan ada lending juga, protokol lending pada tahun 2025. Selain daripada kita juga mempunyai DeFi trading, pertaruhan DeFi pada tahun 2025. Ini secara ringkas roadmapnya. Dan tuan-tuan dan puan, seterusnya